Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah? Bagi mereka yang mungkin dalam perjalanan ataupun suri rumah yang sedang memasak makanan kegemaran untuk anak-anak, apa kata anda dengarkan kami di Assalamualaikum, pelbagai manfaat yang akan anda dapat pada hari ini. Tersasul pula saya. Hari ini 17 Mac 2021 bersamaan dengan 3 Syaban 1442 Hijrah. Dan saya tidak kesorangan, saya bersama dengan... Dan saya Alhamdulillah, terima kasih Hanan, Amy Sofi Ahmad. InsyaAllah hari ini, bila Hanan cakapkan, saya membayangkan memang begitulah kesibukan ibu-ibu di rumah di pagi hari kan. Hari ini jelas saya mengelak sikit. Okey, insyaAllah. Dan tapi apapun, semoga apa yang kita lakukan itu adalah insyaAllah semoga dinilai yang terbaik untuk keluarga kita dan juga dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itu semua ibadah. Mungkin kalau kata alamak, kalau kita tak kerja, suri rumah tu pun adalah satu pekerjaan yang cukup mulia. InsyaAllah kita menyediakan makanan untuk anak-anak, untuk suami, menyiapkan mereka untuk pergi bekerja, belajar dan sebagainya. InsyaAllah semua tu ada ganjaran di sisi Allah. Dan jom kita isi pagi kita dengan pengisian di Assalamualaikum setiap hari 7 hingga 9.30 pagi insyaAllah. Betul tu. Dan anda bukan sahaja menonton kami di Kaca TV, anda juga boleh menonton kami di Facebook Live TV Al-Hijrah. Apa kata anda tekan button share supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah. Dan tema kita macam biasa Amy Sofia, pada tahun 2021 kita meneruskan bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan masuk syurga sekeluarga. Sebab kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Kalau boleh kita nak bawa satu keluarga, kita nak bawa satu taman perumahan, kita nak bawa semua saudara semuslim kita insya-Allah. Betul. Saya nak tergelak bila Hanan kata kita tak nak masuk syurga seorang-seorang kan. Agaknya bila dia nak ada nak bawa sekali orang sebelah masuk bersama tu. Bukan orang sebelah sini. Orang sebelah sini dah ada dah Amy calonnya. Kelas dia buat statement live. Okey. Jadi barangkali kepada makcik-makcik di luar sana, saya minta maaf bagi pihak Hanan. Tapi tak apa, insya-Allah kita doakan semoga bukan setakat ke jenjang pelamin tapi terus ke syurga. Bina rumah di syurga bersama-sama, bukan setakat bina rumah di dunia insya-Allah. Insya-Allah. Okey Hanan dan juga para penonton, alhamdulillah kalau melihat kepada perkembangan COVID semalam, statistik COVID kes baru sebanyak 1063. Alhamdulillah nampak trend penurunan yang mana membawa kes aktif keseluruhan 15,204 dan kes sembuh baru 1,365 yang membawa jumlah sembuh keseluruhan 309,612. Kes kematian baru 5 yang membawa jumlah kematian 1,218 dan kesemuanya ini membawa kes keseluruhan 326,034 kes. Masya Allah. Jadi saya nak berkongsi dengan anda semua penonton-penonton yang kami sayangi. Rakan pengacara kita ada berbicara hari itu berkaitan dengan satu supermarket. Dia pergi nak beli ayam kan. Rupanya tiada penjarakan sosial. Tak ada SOP. Jadi kita nak tekankan walaupun kadar dah turun, kadar kes dah turun kepada 1,000 lebih setiap hari, tapi jangan kita selesa. Jangan kita anggap kita sudah menang. Belum lagi. Jadi penting untuk anda amalkan segala SOP yang telah ditetapkan kerajaan, terutamanya memakai pelitup muka setiap masa bila anda keluar daripada rumah. Sentiasa membasuh tangan menggunakan sabun dan juga memakai hand sanitizer dan juga jaga penjarakan sosial anda sekurang-kurangnya 1 meter. Itu yang paling penting. Saya setuju dengan Hanan sebab sekarang ni kan bila dah boleh merentas daerah dan sebagainya kan, memang weekend semua orang pun nak luangkan masa bersama. Memang ramai. Bukannya tak boleh, tetapi kena ingat kita mesti menjaga diri kita dan kita masih belum menang dan kita perlulah berikhtiar dan juga kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Hanan, pejam jelik dan sebagainya. Asyik pejam mata je tak celik-celik kan. Rupanya kita dah masuk ke Syaban. Bila kita cerita berkenaan Syaban kan, ini adalah antara bulan-bulan persediaan Rejab, Syaban, Ramadan. Memang inilah waktunya lagi untuk kita dah buka gear dah sebenarnya. Bukan Ramadan tu baru dah pasang gear. Pengsan pula masuk Ramadan gear 5 kan. Jadi inilah sebenarnya persediaan untuk kita memasuki madrasah Ramadan yang kita tunggu-tunggu saban tahun insya-Allah. Dan antara persediaannya Hanan? Antara persediaan dia kalau bagi mereka yang nak ganti puasa, inilah masa yang terbaik untuk anda membuat ganti puasa. Dan bagi mereka yang tak ada ganti puasa, apa kata ala-ala puasa sunat Isnin Khamis. Kan kalau boleh
biar sebulan terus puasa kan Amy kan. Kita nak mendidik diri kita. Lepas tu amalan-amalan sunat yang lain kan. Dah boleh dah amalkan amalan sunat qabliyah, ba'diyah kan. Sebab nanti kita nak menunaikan solat tarawih. Kan dah biasa nanti kita nak menunaikan mungkin 20 rakaat kan. Jadi kena prepare kita punya fizikal, kita punya rohani supaya kita kuat mendepani Ramadan. Insya-Allah kan. Tambah pula tema kita andai ini Ramadan terakhir, sempat ke tidak kita nak bertemu Ramadan ni. Jadi inilah masanya kita betul-betul mengubah diri kita, bukannya nak tunggu satu Ramadan baru mengubah diri kita. Sekarang ni bermula daripada Syaban. Allahu akbar, andai ini Ramadan terakhirku. Memang sangat-sangat menyentuh dan sebab tu kita sentiasa doa Allahumma balighna Ramadan, sebab Ramadan pun belum sampai, kita pun belum tentu Hanan. Belum tentu kita pun akan bertemu dengan Ramadan. Dan insya-Allah tajuk hari ini cukup cantik untuk kita, bukan sekadar khatam Al-Quran, sebab kadang-kadang kita rasa nak mengejar khatam, tetapi apakah ada nilai pada khatam kita? Sekadar khatam ataupun sepatutnya kita lebih menghayati Al-Quran itu, insya-Allah. Kita akan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center. Seperti biasa, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjauhan walaupun berjauhan tapi masih ada bersama dengan kita. Terima kasih Puan Amy. Okey, insya-Allah Ustaz. Hari ini sebelum kita nak masuk dengan lebih lanjut, bukan sekadar khatam, kita tengok dalam surah Sad Ustaz, surah Sad ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Yang membawa maksud Hanan, maksud dia ialah Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka yang memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna, beringat, mengambil iktibar. Itu antara terjemahan surah Sad ayat yang ke-29, muka surat yang ke-455 tadi. Jadi seperti biasa kita nak berbagi kan, masya-Allah, berbagi tasasul. Kita nak bagi keizinan untuk Ustaz Syahri untuk tadabbur sedikit ayat daripada surah Sad ayat yang ke-29 ini. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Hanan, dan terima kasih pada Puan Amy Sofia dan seluruh pada penonton yang setia di TV Al-Hijrah. Ayat yang telah kita pilih, yang telah kita bacakan tadi merupakan satu ayat daripada surah Sad, dan surah ini turun kepada orang-orang di Makkah, orang-orang Quraisy yang merupakan orang yang sangat pakar dengan bahasa Arab, orang yang sangat mahir dengan sastra Arab. Bahasa Arab ketika Al-Quran diturunkan telah mencapai tahap kemajuan dan kematangan yang paling sempurna. Kita boleh katakan begitu, Hanan dan Amy. Tetapi walaupun mereka orang yang paling fasih berbahasa Arab, orang yang boleh faham isi kandungan Al-Quran walau sekali bacaan, tetapi Allah Ta'ala menyebut dalam ayat tadi mereka ada masalah untuk melakukan tadabbur. Jadi ini menunjukkan tidak semestinya anda memahami Al-Quran sebagaimana orang paling pakar dengan bahasa Arab sekalipun, iaitulah orang-orang Quraisy di Makkah dahulu, tetapi automatically anda boleh melakukan tadabbur. Maka ini menunjukkan untuk seseorang itu melakukan tadabbur, ia tidak semudah dengan kita dengar, kita baca terjemahan, kita faham. Faham sahaja belum tentu tadabbur. Maka penting untuk kita katakan di sini, ayat ini mengajar kita, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ayat ini menyebut perkataan tadabbur, iaitulah suatu perkataan yang berasal daripada kalimah dabara. Dabara ni Hanan adalah
belakang kepada sesuatu. Ya, kalau kita bercakap pada audience, ada audience di depan, ada audience di belakang. Jadi belakang itu dia panggil dabara. Kalau kat depan itu dia panggil qabala. Jadi ini menunjukkan setiap ayat-ayat Allah ada depan, ada belakang. Maksudnya ada bahagian kita boleh nampak dengan jelas maknanya, ada bahagian yang kita tak nampak melainkan dengan satu proses yang disebut sebagai merenung, memerhatikan, berfikir. Dalam perkataan mudahnya, tadabbur ini adalah melihat apa yang tersirat daripada ayat-ayat berkenaan. Jadi ini perkara yang gagal dilakukan oleh orang-orang yang paling fasih dengan bahasa Arab sekalipun. Proses yang gagal dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika Al-Quran diturunkan, walhal mereka orang yang paling tahu bahasa Arab. Jadi kita ni apatah lagi yang mungkin tak tahu Al-Quran itu apa maknanya dalam bahasa Melayu, lebih-lebih lagi lah dituntut untuk melakukan proses tadabbur. Dan kalau kita perhatikan ayat ni, Hanan dan Sofia, ayat ni dia Allah Ta'ala letak sebelum cerita Nabi Sulaiman dengan kuda perang. Jadi kita bukan nak cerita Nabi Sulaiman dengan kuda perang tu, kita nak katakan seseorang boleh jadi terlalai kerana kuda, suka tengok kuda. Umpama hari ini kenderaan mewah lah, kita boleh jadi terleka, terpedaya, rasa macam nak jugalah kereta tu. Jadi Allah Ta'ala nak sebutkan punca kegagalan orang-orang Quraisy melakukan tadabbur adalah kerana suka dengan perniagaan, sibuk dengan rutin harian. Walaupun mereka faham Al-Quran itu apa maknanya, Nabi duk baca sesuatu yang mereka boleh faham, tetapi yang menghalang mereka melakukan tadabbur adalah suka dengan perjalanan hidup seharian. Merasakan apa yang dia buat itu adalah betul. Dan itu juga boleh menghalang kita. Iaitulah kita rasa apa kita buat betul, apa yang kita kerjakan betul, apa yang kepercayaan kita, belief sistem kita betul. Dan bila Al-Quran dibacakan, kita seakan-akan merasakan saya tak perlukan peringatan, teguran daripada Al-Quran. Kalau begitu jadinya, maka kita adalah sasaran utama ayat ini. Itu dia tadabbur daripada surah Sad ayat yang ke-29 daripada Ustaz Syahri tadi. Jadi sama-sama kita penonton pagi ni dapat manfaat daripada tadabbur ayat tersebut, insya-Allah. Betul. Dan sebenarnya daripada ayat tu sendiri, bila kata Ustaz ni liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, banyak faedah-faedah dan manfaat-manfaat yang untuk mereka memahami dengan teliti kandungan-kandungan ayatnya. Berkaitan dengan tajuk kita hari ini, bukan sekadar khatam Al-Quran. Bagaimana untuk kita menerapkan dalam diri kita, membaca Al-Quran itu harus ditadabbur, harus difahami, harus diteliti ayatnya. Betul. Untuk kita mendapat manfaat dan faedah-faedahnya. Terima kasih Puan Ami Sofia, Hanan. Bayangkan Amy dapat satu artikel yang mana artikel berkenaan, artikel akademik lah maksud saya, di mana artikel dalam 10 helai berkenaan ditulis oleh 5 orang sarjana, profesor, doktor. Kalau 10 helai kita rasa nipis, tetapi kerana telah ditulis untuk artikel berkenaan 5 orang yang paling hebat dalam bidang ilmu berkenaan, pasti kita akan memberikan perhatian kepada setiap kalimah yang dituliskan, setiap ayat perenggan yang ada dalam artikel berkenaan. Jadi kita percaya kalau dah 5 orang otak-otak yang genius ini bergabung untuk menulis 10 helai yang akan dianggap oleh pembaca sebagai tulisan bersama 5 orang. Saya rasa kita akan ada certain mindset di mana, ini bukan sebarangan kajian ini. Setiap apa yang disebutkan ini pasti penting kerana 5 orang ini orang yang berpengalaman luas dalam bidang berkenaan. Walillahil mathalil a'la, itu perumpamaan kepada Al-Quran adalah bukan hasil daripada 5 orang makhluk, tidak. Al-Quran datang daripada pencipta yang maha bijaksana kepada seluruh makhluk di alam ini. Maka kalaulah kita boleh memberi perhatian kepada 10 helai ataupun satu tulisan
yang bergabung padanya kebijaksanaan. Ini kan pula Al-Quran yang turun daripada yang maha bijaksana. Pasti pada setiap ayat, pasti pada setiap kalimah ada padanya makna dabara, makna-makna di belakang tabir, makna-makna tersirat yang ditujukan kepada saya, yang ditujukan kepada kita. Sebab itulah ayat 29 tadi ada perkataan yang sangat mahal, iaitulah perkataan mubarakun. Mubarakun. Yang bermaksud berganda-ganda, melimpah-limpah kebaikan. Kebaikan di situ ada dua bentuk. Mubarakun, ya, dari sudut pahala membaca. Allah Ta'ala jadikan orang yang baca Quran, ya, Ramadan nanti insya-Allah dan sebelum Ramadan ini, Allah Ta'ala bezakan membaca Al-Quran dengan membaca selain daripada Al-Quran, iaitulah man qara'a harfun, ya, Allah Ta'ala berikan kepada satu huruf itu 10 kebaikan. Itu sudah kita maklum. Pada setiap huruf daripada Al-Quran ada 10 kebaikan. Nabi nak ajar kita baca betul-betul setiap kalimah tu. Jangan sampai kita terlalu melayu lidah ni. Kalau betul-betul nak 10 kebaikan pada setiap huruf, maka cuba belajar untuk menyebut sebagaimana orang Arab sebut. Ya, disebut ilmu tajwid. Tetapi mubarakun yang kedua, yang lebih penting, ya, adalah mubarakun dari sudut makna. Setiap ayat itu punya pelbagai makna yang menyebabkan seseorang tidak sepatutnya bosan untuk membaca Al-Quran walau berkali-kali. Al-Fatihah sendiri, surah Al-Fatihah, ya Hanan, kita duk ulang 17 kali. Betul. Seseorang boleh berkata, tak boring ke? Tak ada surah lain ke? Tak ada surah lain. Tak sah semayang kamu kalau kamu baca selain Al-Fatihah. Betul. Jadi kita belajar satu benda 17 kali sekalipun, ia bukan soal bosan ke tidak Al-Quran. Dia soal kamu tu melakukan tadabbur ke tidak. Seseorang yang melakukan tadabbur, dia tidak pernah akan rasa bosan. Dia akan sentiasa menemui sesuatu yang baru daripada Al-Quran, walau diulang-ulang baca berkali-kali. Kerana ini beza Al-Quran dengan ucapan-ucapan makhluk, ucapan-ucapan manusia. Ya, makin banyak baca Quran, makin rasa banyak kejahilan. Makin banyak baca Al-Quran dengan tadabbur, ini ciri-ciri tadabbur. Ya, makin banyak membaca, makin sedar diri ini banyak jahil, ya, tentang Al-Quran. Makin kita banyak baca, makin rasa kita berada di lautan yang sangat dalam. Makin banyak baca, makin banyak benda kita rasa kita tak explore. Kita makin gairah nak membaca. Ini dia makna mubarakun ataupun banyak faedah dan manfaat daripada Quran, Ami dan Hanan. Itu dia. Jadi Ustaz, dalam surah An-Nisa Ustaz kan, ayat yang ke-82, terjemahannya, patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Jadi Ustaz, berikutan dengan ayat ini kan Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan kenapa pentingnya kita tadabbur Al-Quran dalam kita menghadapi Ramadan yang tidak lama lagi. Sebab sekarang ni pun di TV Al-Hijrah kita ada My Quran Time. Kita memang tadabbur setiap hari Ustaz. Tapi kenapa tadabbur ni penting untuk kita menghadapi Ramadan dalam lebih kurang 27 hari lagi Ustaz? Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Hanan, Ami dan semua penonton. Perkataan Al-Quran. Okey, kita dah lalu 2 ayat. Yang kedua-dua ayat sebut afala yatadabbaruna Al-Quran. Perkataan Al-Quran di dalam Al-Quran ada 68 kali. Kali pertama Allah sebut dalam Quran, perkataan Al-Quran adalah ketika memperkenalkan Ramadan. Saya ulang ya. Al-Quran disebut dalam Quran. Al-Quran ni dia ada macam-macam nama. Nama dia Al-Kitab, nama dia Sab'an minal Mathani, nama dia An-Nur, cahaya. Tetapi nama Al-Quran tu sendiri, kepada Al-Quran Allah sebut 68 kali. So ada banyak surah sebut perkataan Al-Quran, termasuk ayat-ayat yang kita pilih tadilah. Dan kali pertama perkataan Al-Quran disebut dalam mushaf,
adalah pada surah Al-Baqarah ayat 185. Dan ayat itu menyebut tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi apa yang kita faham? Apa yang kita faham adalah Allah Subhanahu wa taala mahu Ramadan nanti insya-Allah kita masuk ke dalam Ramadan, kita masuk ke dalam tarawih, alhamdulillah ya. Kita dibenarkan untuk tarawih, alhamdulillah. Walau dengan SOP ya, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat balik apa yang kita hilang tahun lepas. Ya. Allah Taala nak supaya bila kamu masuk balik ke dalam tarawih di masjid, kamu masuk balik dalam Ramadan, kamu seakan-akan orang yang bila dibacakan Al-Quran 8 rakaat ke 20 rakaat ke, bila dibacakan Al-Quran, bila ramai orang baca Quran Ramadan, seakan-akan kamu baru kali pertama mendengar surah-surah berkenaan. Baru kali pertama mendengar Al-Quran berkenaan, sami'na Qur'anan ajaba. Sebab ada orang ya, bila imam nak memulakan juzuk 1, nak memulakan dengan Al-Baqarah malam pertama, antara mindsetnya adalah saya dah tahu dah surah Al-Baqarah ni, saya dah tahu dah surah ni pasal apa, saya dah tahu dah ayat ni pasal apa. No. Allah Ta'ala didik kita, bila kali pertama perkataan Al-Quran disebutkan, iaitulah ketika Allah menyebut tentang Ramadan, dan Ramadan pun Allah sebut sekali saja dalam Quran, menunjukkan betul lah hashtag tadi tu, iaitulah andai Ramadan ini kali terakhir. Sebab rupa-rupanya perkataan Ramadan itu sendiri dalam Al-Quran Allah sebut sekali, dah tak muncul dah lepas tu dalam Quran. Ramadan tu sekali saja disebutkan, seolah-olah seakan-akan Hanan ya, sekali kamu jumpa Ramadan ni, kamu dah tak jumpa dah akan datang, kecuali Allah izinkan kamu baca balik Quran, jumpalah balik perkataan Ramadan tu. Betul. Sekali itu je Ramadan kamu jumpa, iaitulah Al-Baqarah ayat 185. Lepas tu kamu tak jumpa dah. Dan bila kamu jumpa Ramadan tu, kali pertama juga Allah sebut perkataan Al-Quran. Maknanya, jadikanlah Ramadan ini apa ayat-ayat yang kamu diperdengarkan, ayat-ayat yang kamu baca, seakan-akan kamu kali pertama mendengarnya. Jangan sombong. Seolah-olah aku dah tahu dah Al-Fatihah ni maknanya apa. Hatta Fatihah sekalipun jangan kata saya dah tahu dah makna dia. Allah Ta'ala akan beri sesuatu yang luar biasa kepada orang-orang yang merendah diri dan mengatakan, saya bagai bayi yang baru dilahirkan. Saya nak jadikan Ramadan ini ya, seakan-akan saya baru kali pertama dengan Al-Quran. Orang mengendah diri ni Allah Ta'ala akan bagi barakah, bagi manfaat Al-Quran kepada dia, berbanding orang yang sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz, walaupun sekarang ni kita pun dah hampir separuh abad kan, dah dekat-dekat 40, 50 macam tu kan maksudnya. Tetapi Al-Fatihah yang kita baca daripada kita kecil itu pun sebenarnya apabila kita tadabbur, renung dan kembali meletakkan diri kita, maknanya terlalu luas apa orang kata ilmu ya Allah. Dan satu ayat daripada surah Muhammad seolah-olah memukul diriku dalam ayat yang ke-24, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin afqaluha, maka ada aqfaluha, maafkan saya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran, atau telah ada di atas hati mereka kunci aqfaluha, yang mana yang menghalang daripada menerima ajaran Al-Quran. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hati yang terkunci daripada Al-Quran? Adakah kita membaca Al-Quran saban hari tapi tidak tahu, tidak faham, sekadar membaca satu hari satu muka surat, okey kita dah baca Quran lah kan? Ataupun sebenarnya kita tadabbur juga tapi tak rasa apa-apa? Atau bagaimana Ustaz? Ayat ni betul, Ami. Saya pun gerun sebenarnya kerana kita perhatikan ya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah Taala sebenarnya sedang menerangkan makna tadabbur. Dengan cara yang menunjukkan senario sebaliknya. Apa senario sebaliknya? Hati yang terkunci. Rupa-rupanya tadabbur adalah perbuatan untuk membuka pintu hati dengan membaca Al-Quran.
Lawan kepada tadabbur adalah baca juga, Okey. dengar juga, tetapi hati kekal terkunci. Rupa-rupanya ayat ini nak bagi tahu ada orang baca Al-Quran hanya sampai di tenggorokan sahaja. Hanya sampai ke sini, barangkali betul bacaannya, sedap bacaannya, tapi tak sampai ke dalam hati. Semoga Allah tidak golongkan kita daripada orang yang mendengar atau membaca Al-Quran atau membelik tafsiran Al-Quran, lalu mendapat banyak ilmu tetapi sampai di akal sahaja, dia tak sampai ke dalam hati. Apa maksud Hanan ya? Baca Quran tapi hati terkunci. Hati ini kalau berdasarkan ayat 24 surah Muhammad ni, Allah Ta'ala kata hati ini terkunci. Maknanya hati umpama sebuah rumah. Okey. Dan mana-mana rumah mesti ada pintu. Betul. Dan pintu ini Hanan ada pilihan nak buka, nak tutup. Hanan akan buka pintu kepada siapa? Pasti seseorang yang Hanan kenal. Betul. Okey? Lalu dijemput masuk. Kita takkan ajak jemput masuk orang yang tak dikenali. Betul. Dan pastinya orang yang dijemput masuk itu bernama tetamu. Kerana Hanan melihat tetamu berkenaan ada kepentingan untuk saya, ada keperluan untuk saya, sekurang-kurangnya doanya mustajab kan tetamu ni kan. Jadi siapa yang sepatutnya kita benarkan masuk ke dalam rumah yang bernama hati? Lalu kita buka pintu. Dahulu orang-orang munafik. Sebab surah ni surah Muhammad. Sasarannya adalah orang-orang di Madinah. Siapa dia? Orang-orang munafik yang dengar Quran dibacakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia di atas muka bumi, sebaik-baik pembaca Al-Quran di atas muka bumi. Al-Quran yang diperdengarkan Hanan, Ami, kita kalau boleh kan nak dengar suara Nabi sendiri baca Quran. Betul. Tetapi ada manusia, Nabi sendiri baca Quran pun dia tidak mahu membuka pintu hati. Allah. Lalu apa yang berlaku? Ini ciri-ciri orang-orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan hati terkunci. Allahumma la taj'alna minhum. Orang-orang yang kekal sombong. Perilakunya, karakternya tidak mengalami perubahan. Kerana perubahan karakter bergantung kepada apa? Akal atau hati? Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati dalam tubuh anak Adam ada seketul daging. Daging itu menentukan baik buruk perangainya. Jadi hati sebenarnya raja. Betul. Yang mengawal tingkah laku manusia. Tetapi ramai baca Quran tidak dengan hati, hanya dengan mata. Jadi Ramadan kita ambillah satu semangat, mudah-mudahan agar kali ini biarlah Al-Quran itu bukan hanya dibaca dengan mata, ya, celik, ya, tidak butuh huruf dengan huruf-huruf Quran, tetapi dibaca dengan mata hati. Mata hati ni macam mana Ustaz? Apa makna baca Quran dengan mata hati? Engkau terasa dengan ayat-ayat itu memang bicaranya kepadamu. Engkau tersentak, engkau menangis dengan Al-Quran, dan di situlah Al-Quran mendatangkan perubahan. Seakan-akan cahaya itu dibenarkan masuk ke dalam hati. Jadi itu makna ayat surah Muhammad ayat 24 tadi itu. Hanan dan Amin. Jadi bila Ustaz cakap tadi kan kita kena baca Quran ni dengan hati. Kalau tanpa hati mungkin situasi yang tepat macam saya baca di komen Facebook tadi, antara pertanyaan kan, saya dah khatam Quran, kamu dah khatam ke belum? Kan duk riak dia dah khatam Quran kan. Itu mungkin satu situasi lah kan, kita baca Quran, kita khatam Quran tanpa dengan hati. Lepas tu Masya-Allah. kita pun rasa kita pun nak cepat-cepat khatam. Sedangkan kita pun tak tahulah betul ke tak betul. Yang penting tak apalah khatam lah. Yang penting Hana nak khatam, Amy pun nak khatam lah juga kan. Itu dia. Jadi Ustaz, berkaitan dengan bukan sekadar khatam Al-Quran kan Ustaz, tajuk kita. Jadi saya nak meraihkan juga penonton di Facebook Live. Ada pertanyaan daripada Surau Al-Ikhlasiyah. Masya Allah. Assalamualaikum. Membaca Al-Quran sehingga khatam dan membaca Al-Quran dengan bertadabbur tetapi tidak khatam, mana lebih afdal Ustaz? Itu antara pertanyaan daripada Surau Al-Ikhlasiyah. Soalan yang bagus daripada surau Al-Ikhlasiyah. Pagi-pagi macam ni surau sudah hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dulu
para sahabat, ya, para salafus saleh, para tabi'in memang menjadikan Ramadan bukan sekadar sekali, bahkan berkali-kali khatam, kerana mereka sangat gairah untuk mendapat sebanyak mungkin mutiara daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Mereka seakan-akan tamakkan. Sebab bila lagi kalau bukan Ramadan? Betul. Jadi mereka nak mencari gali khazanah berharga untuk dibawa kepada kehidupan dunia dan akhirat. Maknanya dulu orang-orang Arab yang bertakwa, mereka membaca Quran, mereka dapat kuantiti, mereka dapat kualiti. Mereka dapat khatam, mereka dapat tadabbur. Okey. Tetapi kita waktu ni, kita kena ukur baju di badan sendiri. Jangan terikut-ikut perbuatan orang-orang dahulu tanpa mengetahui sebab mereka khatam kerap. Mereka khatam kerap sebab mereka nak menguasai, menghayati, mendapat kesebanyak mungkin. Kalau perumpamaannya, kalau ada ikan-ikan tu muncul di tepi lautan, di tepi pesisir pantai, rumah anda pula kat tepi pantai. Kalau dah muncul tu, ambillah sebanyak mungkin ikan-ikan tu. Kalau dah muncul. Tetapi kita kekadang hari ini melakukan perbuatan orang dulu-dulu tanpa mengetahui sebab mereka melakukan sedemikian. Yang melakukan tu orang Arab. Orang yang boleh faham Quran walau dibaca satu juzuk satu hari. Betul. Tetapi kita orang Melayu yang lahir-lahir berlidah Melayu ni, kita kena tahu di sebalik kita kejar tu, kita nak target satu juzuk tu, kita faham ke tidak apa kita baca? Betul. Sedangkan Quran turun Quran ni dia ada matlamat. Matlamatnya kamu tu berubah tak dengan Quran? Betul. Kamu tu menangis tak dengan Quran? Bukan sedikit ayat-ayat Allah sebut matlamat Al-Quran turun liyuzakkihim, untuk sucikan hati kamu, liyadabbaru, liyatadzakkar, untuk kamu ambil peringatan, untuk kamu menghayati. Di mana tadabbur kalau kita baca dengan apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, qiraatu al-hadd. Kita baca cepat-cepat, baca cepat-cepat. Sedangkan hak Al-Quran untuk surat dari langit ini engkau faham apa bicara Tuhanmu kepada engkau, apa Tuhanmu mahu daripadamu, apa tujuan kau hidup, kepada siapa kamu mengabdikan diri, apa sifat Tuhanmu, dan langsung soalan-soalan ni kita tak boleh jawab. Jadi saya beranggapan kita mesti mengutamakan kualiti kefahaman berbanding semata-mata nak kejar, ya, khatam. Kepada yang mampu, yang ada terjemahan, alhamdulillah lah hari ini kita ada Quran terjemahan. Kalau sempat kita tengok terjemahan dan faham, maka dapat dua-dua itu yang terbaik, Hanan. Dapat dua-dua itu yang terbaik. Khatam pun dapat dengan faham. Betul. Khatam pun dapat, tadabbur pun dapat. Walau satu dua ayat. Walau satu dua muka surat. Tetapi kalau kita ni sibuk, kita frontliner contohnya, bagi saya satu muka surat pun tak apa, Amy. Satu muka surat pun tak apa. Ya, dan kita faham. Sebab yang kita risau, khatam ni jadi trend. Sekadar trend. Ya. Sedangkan dahulu dia adalah amalan yang dapat mengukuhkan iman. Satu juzuk satu hari itu, khatam tu meningkatkan iman. Orang dulu-dulu, khatam kita meningkatkan iman ke tidak? Yang tu soalan dia tu. Terima kasih. Allahu Akbar. Itu dia. Sebenarnya satu pencerahan yang baik untuk kita, sebab kita bukan nak berlumba-lumba, bukan sekadar untuk khatam seperti mana tajuk kita pada hari ini, tetapi lebih kepada faham. Ustaz, bila cerita berkenaan dengan tadabbur, rasa macam semangat nak tadabbur, Betul, kan? betul. Rasa macam berkorban-korban nak tadabbur. Tapi nak tadabbur ni pula ada dia punya cara-cara dia, ataupun sekadar bila Ustaz kata tadabbur, okey, tak apa, kita baca satu muka surat, kita pun tengok terjemahan. Boleh ke nak faham sendiri ayat tu, lepas tu kita pun pandai-pandai sendiri, ataupun sebenarnya kita perlu mempelajari teknik-teknik tadabbur dan bahasa-bahasa di sebalik bahasa Al-Quran itu, Ustaz. Okey, Soalan tapi Ustaz, ini sangat kita berehat seketika, Ustaz. Ustaz simpan dulu jawapan tu. Dan juga para penonton, terus setia bersama kami, berehat seketika.
Alhamdulillah kembali kita baca Quran bukan sekadar khatam tetapi lebih daripada itu, bukan hanya sekadar membaca dengan mulut tetapi membaca dengan hati. Jadi Ustaz, Ustaz masih setia dengan kami di talian? Alhamdulillah ada di sini. Alhamdulillah semua para penonton pun juga turut setia bersama-sama dengan kita untuk meneruskan bukan sekadar khatam Al-Quran. Betul tu. Tapi sebelum Ustaz jawab, saya nak meraihkan penonton Facebook Live kita. Pelbagai komen dekat sini. Bila kita baca Al-Quran, biar lambat. Yang penting berkualiti. Daripada Ummi Hani. Lepas tu daripada Maizura Mustafa. Betul Ustaz. Jangan jadikan khatam Quran satu trend. Allahu Akbar. Lepas tu ada daripada NH Manza. Surat cinta Allah kepada kita, bacalah dengan perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa. Sebab manusia ini lumrahnya tergesa-gesa. Jika kita baca surat cinta dulu, berulang kali dan membelik-belik surat, siap diwangikan warkah itu. Ini pula surat cinta dari Allah kepada kita. Masya Allah. Itu macam CEO TV Hijrah punya. Ya. Ya, betul. CEO TV Itu dia. Al-Hijrah. Dan Alhamdulillah Ustaz pada hari ini bukan saja kita saja yang menonton. Ustaz, ada juga komen yang kata Amy sangat setuju. Al-Quran ini bukan sekadar diterjemahkan tetapi untuk ditafsirkan. Maknanya perlu tafsir, bukan sekadar terjemahan. Jadi macam mana kita nak mempelajari untuk tadabbur, untuk tafsir? Adakah kita boleh baca, kemudian kita faham sendiri, oh begini-begini katanya? Ataupun sebenarnya perlukan rujukan guru dan juga ilmu? Okey, soalan ini soalan yang kerap ditanya. Beginilah. Kita akan dapati ada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama yang mengatakan Al-Quran tak boleh difahami semua ayat-ayatnya melainkan dengan ulama. Jadi kita ni siapa kalau sekadar baca terjemahan? Tak boleh untuk tadabbur kalau tidak di hadapan kita ulama. Itu satu kumpulan yang bagi saya keterlaluan. Satu kumpulan lagi juga keterlaluan. Iaitulah kita walaupun orang awam, walaupun kita tak faham bahasa Arab, tetapi kita boleh ambil semua ayat-ayat Quran sebagai tadabbur. Itu pun keterlaluan. Satu pihak terlalu ketat, satu pihak terlalu longgar, satu pihak terlalu fundamentalis, satu pihak terlalu liberal. Jadi kita duduk di tengah. Duduk di tengah ni maksudnya adalah saya cadangkan 3 T. Okey. T nombor 1, kita orang awam ni nak tadabbur Al-Quran. Pertama, tentukan niatmu buka Quran. Engkau, aku buka Quran untuk apa? Betulkan niat terlebih dahulu. Niat kita betul-betul nak buka Quran untuk bersihkan hati daripada penyakit hati. Perangai saya jadi lebih baik. Tolonglah wahai Allah. Itu niat kita. Sebab ada orang, walaupun dia buka Quran dengan ilmu yang sangat banyak tentang tafsir, tentang bahasa. Seorang ahlul kitab, seorang yang sangat pakar dengan kitab. Tetapi belum tentu dia mempunyai niat yang betul bila buka Quran. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran digunakan untuk memenangkan hawa nafsu. Tidak sedikit mereka yang fasih berbicara dengan Al-Quran, tetapi menggunakan Al-Quran untuk kepentingan peribadi, kepentingan kepuakan. Jadi, betulkan niat kita. Dengan niat, orang-orang yang menghampiri Al-Quran untuk menyucikan hati, menyucikan diri, Allah akan tolong. Allah akan bantu. Sebab dia datang kepadaku, dia datang kepadaku dengan niat yang betul. T yang kedua adalah tentukan kategori ayat. Maksudnya, kita orang awam, kita kena faham ada ayat, ada surah yang kita boleh untuk tadabbur dengan bantuan terjemahan. Dia memang tak boleh Quran ini tadabbur kalau tak ada terjemahan. Sebab terjemahan itu disebut tafsir asas. Tafsir yang paling asas. Dan memang Allah Ta'ala jadikan Al-Quran ini luar biasa. Ada surah, ada ayat yang awam pun boleh faham terus. Boleh grab the point. Sebagai contoh, kita ambil contoh, Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Kita baca ayat itu sebentar lalu, saya cuba letakkan diri saya di tempat orang awam. Surah ni nak suruh kita banyakkan tasbih bila Allah beri kemenangan. Dia baca terjemahan.
Jadi sekurang-kurangnya takkanlah dia tak boleh nak nampak surah ni nak mengajar banyak bertasbih. Banyak bertasbih. Kalau dia memahami surah tu dengan membanyakkan tasbih, itu tadabbur orang awam yang baik. Hanya dengan melihat terjemahan. Tetapi surah yang sama bagi ulama dia ada nilai yang lebih mendalam. Tak apalah ulama punya tadabbur sudah pasti berbeza dengan tadabbur orang awam. Tetapi sekurang-kurangnya kita tidak terus berkata orang awam tidak akan dapat hak, tidak dapat manfaat daripada surah Idza Jaa Nasrullah. Kita jangan kata begitu. Jadi pilihan di tangan anda. Kalau sekadar mahu mendapat peringatan daripada Al-Quran, membaca terjemahan pada ayat-ayat tertentu sudah dapat manfaat. Tetapi kalau nak pergi dengan lebih dalam, juga pilihan di tangan anda dengan membelik tafsiran-tafsiran. Ya, jadi itu T yang kedua, dan akhir sekali T yang ketiga adalah kita orang awam supaya dapat melakukan tadabbur, ya, kita juga teruskan pembelajaran dengan guru-guru. Itu lebih baik. Ya, ataupun kawan-kawan, boleh tak kamu semakkan betul ke tadabbur saya ayat ni? Sekurang-kurang ada kawan-kawan. Sebab kawan-kawan yang hati bersih ni dia akan tahulah ya betul ke tak betul. Walaupun dia bukan orang yang memahami tafsir, tetapi sekurang-kurangnya dengan perbincangan, dengan WhatsApp group, dengan Clubhouse contohnya kan, kita boleh semak lah betul ke apa yang saya faham ni. Ya, itulah sedikit panduan kepada awam. Itu dia lebih kurang macam ni. Boleh ke kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Jangan tak buat langsung satu pun kan. Ni tak boleh, aku tak reti nak baca, tak apa pun tak buat. Betul tu kan. Jadi itu dia antara tips yang Ustaz sampaikan tadi. 3T, tentukan niat baca Quran, tentukan kategori ayat dan teruskan pembelajaran dengan guru. Jadi Ustaz, kita ni setiap hari di Assalamualaikum kita ada tadabbur kan Ustaz. Jadi kita dah melihat Al-Quran ni sebagai jadi jalan petunjuk setiap masalah dalam kehidupan. Jadi Al-Quran ni kalau kita baca dan faham, kita akan jumpa cahaya dan sinar di hujung jalan setiap kegelapan tu Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh komen berkaitan dengan Al-Quran ini umpamanya makanan kepada manusia. Seperti yang kita tahu, setiap masalah manusia ni jawapannya ada dalam Al-Quran. Dipersilakan Ustaz. Okey, saya suka soalan ni. Terima kasih Hanan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang saya sebutkan tadi, itulah satu-satunya ayat yang menyebut tentang Ramadan. Menariknya Allah Ta'ala tidak menyebut Ramadan sebagai bulan berpuasa pada ayat berkenaan lah. Allah Ta'ala memang sebut mengenai puasa. Tetapi ketika mengaitkan Ramadan, Allah tidak kaitkan dengan puasa. Allah kaitkan Ramadan dengan Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan jangan nampak Ramadan bulan puasa. Sekadar bulan puasa. Yang dari sudut fiqahnya, saya tak boleh makan, minum daripada terbit sampai terbenam matahari. Mindset yang patutnya ada adalah Ramadan dengan puasa membantu saya untuk capai matlamat lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi ini mindset besar ni Hanan. Betul. Dua mindset yang berbeza. Ada orang bila semalam Majlis Keselamatan Negara umumkan tarawih boleh, bazar pun boleh. Kita gembira yang mana? Bazar. Kebanyakan kita mungkin gembira bazar. Memanglah, alhamdulillah lah kita punya kawan-kawan boleh berniaga, syukur alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah. Tetapi sepatutnya yang lebih kita gembira adalah Allah dah lama dah kehilangan masjid ni. Ramadan lepas kali ni boleh pergi masjid seronok sangat. Jadi kat situ boleh nampak dah iman kita kat mana. Jadi menjawab soalan Hanan tadi, orang yang kebuluran, bukan kebuluran. Okey. Hanan puasa, saya puasa. Pukul 5 petang. Kalau sekarang kita tengok roti canai, kita barangkali tak rasa apa-apa sebab pukul 8 kan masih lagi kita tak terasa. Tapi kalau pukul 5 petang kita tengok roti canai, kita akan melihat ia sebagai sesuatu yang sangat bernilai. Aku terlalu lapar, aku perlu roti canai ni. Jadi bukan saja-saja Allah Ta'ala sebut dalam ayat 185 ni, orang yang bermusafir boleh berbuka. Dalam ayat 185 tu orang bermusafir boleh berbuka sebab Allah bagi keringanan, ya, dia memerlukan makanan untuk bagi tenaga, bagi khasiat. Jadi dibolehkan kalau dia bermusafir. Dan di situ
Allah Ta'ala nak ajar juga, kita ni tengoklah Al-Quran, seumpama orang yang berjalan jauh, tak makan-makan, tak jumpa kedai makan, bila diberikan makanan. Allah. Bagaimana agaknya dia punya perasaan, reaksi, emosi, air liur mengalir dan menangis-nangis. Saya perlukan makanan berkenan pukul 5 petang. Siapa tak mengalir air liur tengok roti canai, tengok roti john, tengok makanan jual dah di bazar berkenaan. Jadi nilai itu jadi berubah. Pukul 8 kita tak terasa sangat dengan makanan ni kalau kita dah breakfast. Betul? Tetapi kalau pukul 5 petang, kita breakfast pagi tadi, pukul 6, pukul 5 pagi tadi, berbeza cara kita tengok makanan berkenaan. Macam itulah Quran. Betul. Macam itulah Quran. Allah Anda Allah. tengok Quran sebagai orang kebuluran perlukan makanan atau orang kenyang. Ada orang sombong, dia rasa dia dah kenyang. Sedangkan tubuh perlukan makanan, Betul. jiwa juga perlukan makanan. Quran makanan untuk jiwa. Ya Allah Tuanku, sekarang ni rasa macam sentiasa doa, ya Allah Tuanku, jadikanlah aku orang yang kebuluran yang sentiasa mengharapkan untuk membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quranmu, ya Allah Tuanku. Ustaz, bila Hanan cakap berkenaan dengan makanan hati kepada orang, kepada diri kita, dan juga sepatutnya dia menjadi makanan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, insya-Allah bukan sekadar bazar itu yang kita harapkan, tetapi Al-Quran itu menjadi makanan yang paling kita nanti-nantikan. Jadi bagaimana untuk kita menghidupkan Al-Quran pada bulan Ramadan? Kalau kita tengok, okey, antaranya kita nak khatam Al-Quran, tapi lebih cantik sekiranya kita dapat membaca dengan baik, memahami, mentadabbur dan sebagainya. Dan yang kedua ialah bila kita cerita berkenaan dengan tadarus. Tadarus yang mana kalau kita nak ikut seperti mana Rasulullah SAW tadarus dengan Jibril dan sebagainya. Bagaimanakah konsep tadarus yang baik dan afdal ketika bulan Ramadan? Adakah sekadar okey tadarus je lah kan? Janji habis. Masuk awal 2 minggu Ramadan khalas habis. Jadi bagaimanakah untuk tadarus yang bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antara lain bagaimana untuk kita menghidupkan Al-Quran ketika Ramadan? Saya macam dengar Amy sebut tadarruj. Tetapi saya anggap itu pun satu perkara penting antara tadarrus dengan tadarruj. Kebanyakan kita faham tadarrus adalah baca ramai-ramai dengan harapan hari ini 1 juzuk selesai, 30 juzuk khatam. Walhal perkataan darasa artinya mempelajari, mengamati pelajaran. Jadi jangan namakan tadarus kalau sekadar tilawah beramai-ramai. Sedangkan tadarrus yang berasal daripada perkataan ataupun darasa, tafa'ul, berusaha bersungguh to get the point. Okay. Berlaku tak dalam halaqah tu proses tadabbur. Dengan tadabbur barulah tadarrus berlaku. Jadi kalau proses memahami tak berlaku, bagaimana kita menamakan tadarrus? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menyebut dalam hadis tentang tadarus, tadarasa yatadarasu tadarusan, iaitulah majtama'a qaumun, mana-mana kaum yang berhimpun dalam rumah Allah, yatluna kitab Allah, lalu membacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum. Nabi sendiri membezakan antara baca dengan belajar, mempelajari, tadabbur. Nabi kata baca ayat-ayat Allah Ta'ala dahulu, wa yatadarasuna bainahum, dan membuat perkongsian pembelajaran, itu baru tadarrus. Maka saya nampak menarik juga perkataan tadarruj. Kerana tadarruj bermaksud beransur-ansur memahami, sikit-sikit faham. Lebih baik daripada tamak nak baca banyak, tak faham sabuk, kata orang Kelantan. Tak faham langsung apa yang dipelajari. Jadi saya harap, saya seru, kita cuba letak keutamaan dan tidak terikut-ikut dengan trend, bukan sekadar nakkan pahala 10 kebaikan pada satu huruf, tetapi yang lebih penting adalah kita jumpa Tuhan Ramadan nanti dengan Al-Quran yang difahami dan ditadabburkan. InsyaAllah, mudah-mudahan.
InsyaAllah, itu dia kan. Jadi Ustaz, bagaimana pula kita ni manusia kan sering membaca Al-Quran tapi membacanya dengan hati yang lalai. Macam Ustaz sebut tadi kan, apa kita membaca Al-Quran bukan baca dengan hati kan. Jadi macam mana kita, yelah kalau first Ramadan tu kita baca kan, kita tak rasa. Tapi kita rasa macam, asa something tak kena dengan diri kita ni kan. Maksudnya tak sampai. Jadi macam mana kita nak merasakan apa yang kita baca tu Ustaz? Tidak bergetar. Tak adalah macam sampai habis Ramadan pun kita tak rasa apa-apa. Surat yang dipostkan ke alamat rumah Hanan, ya, kalau surat itu wangi, ya, kemudian dibungkus elok-elok, kemudian kita mendapati isi kandungan surat, memang ditujukan khusus kepada Hanan, dengan ayat-ayat yang menunjukkan surat ini hanya untuk Hanan, bukan bil elektrik, bukan bil air. Yang mana kenapa orang tak beri perhatian? Semua orang dapat benda ni. Bil elektrik, bil air. Tetapi kalau surat itu kelihatan sangat istimewa, pasti Hanan memberikan perhatian, apatah lagi daripada kekasih. Kan Hanan? Jadi, kita kena lihat Al-Quran begitu. Saya sangat setuju dengan komentar daripada rakan kita tadi, iaitulah ia benar-benar surat cinta. Kalau kita melihat Al-Quran begitu, insya-Allah kita akan berubah cara berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Hanan tanya tadi, ya, hati yang dibaca, hati yang lalai. Dia begini, ya, untuk supaya kita tidak baca Quran tanpa hati dan perasaan, kita kena ulang balik. Jangan rasa ulang balik ini melambatkan khatam. Tadabbur itu sendiri adalah bermaksud anda cuba sedaya upaya melihat ayat ni tuju pada anda, alamat ayat ini anda, surat ni tuju pada anda. If you didn't get the point, just repeat balik ayat berkenaan. Kenapa surah Ar-Rahman 31 kali Allah ulang ayat sama? Dalam Quran ada beberapa ayat Allah ulang 2-3 kali kan? Kenapa ulang? Sebab Allah Ta'ala nak ajar manusia ni memang kalau tak diulang, kalau dia tak ulang balik baca, dia didn't get the point. So ada ayat tertentu kalau kita betul-betul nak terasa dia punya seltap dia tu, dia punya teguran dia tu, kita ulang balik baca. Jangan terlalu nak sadaqallahul azim, alhamdulillah khatam satu surah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berpesan, la yahummukum akhir surah. Bila kamu membaca Al-Quran, Ibnu Mas'ud ni siapa dia? Orang yang kena belasah dekat makam Ibrahim kerana baca suratul Rahman. Surah yang kita duk ulang 31 kali tu. Kita rasa seronok boleh ulang saja kan. Sedangkan Ibnu Mas'ud tu kena belasah sebab dia membacakan Al-Quran kepada Quraisy. Ibnu Mas'ud kata apa? Bila kamu membaca Al-Quran, jangan terlalu jangan terlalu terkejar-kejar ayat terakhir. Jangan terlalu kejarkan sadaqallahul azim. Kadang kena ulang balik baca. Nabi Musa kan, bila dia bawa di dalam surah Al-Kahfi, dia nak cari Nabi Khidir kan, cari tak jumpa. Tiba-tiba Allah takdirkan kau kena patah balik baru jumpa. Patah balik baru jumpa. Rupanya Quran ni pun macam tu, patah balik baca ayat tu. Baca balik baru kamu faham ayat tu. Ni duk kejar tapi tak faham. Yang tu mutiara yang paling berharga, ya, kita tak dapat daripada Quran. Gitulah lebih kurangnya perumpamaan dia lah. Allahu Akbar. Perumpamaan yang cukup cantik. Kadang-kadang bila kita baca Quran kan, ulang balik. Aduh, stresnya nak kena ulang balik. Tapi sebenarnya itulah sebenarnya panduan untuk kita ulang balik, perbaiki. Dan insya-Allah kita akan dapat yang terbaik. Ustaz, macam mana kita nak, tadi bila kita cerita berkenaan dengan tadabbur, tadarruj dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita nak sampai kepada solusi. Bila macam mana kita nak jadikan tadabbur tu akhirnya menjadi refleksi kepada kita. Dan antara lain sebenarnya saya tertarik pada satu soalan di Facebook. Bagaimana untuk nak didik anak untuk faham, hayati tadabbur ayat tu. Sebenarnya saya seolah-olah soalan itu kepada diri kita juga. Daripada untuk kita baca tetapi tidak faham, bagaimana untuk didik diri untuk memahami sesuatu ayat dan akhirnya menjadi refleksi kepada diri kita. Saya cadangkan 3T jugalah. Duk terfikir-fikir ni dia mudah kalau ada huruf-huruf yang sama belaka ni, T. Okey, nombor 1, sebab soalannya tadi adalah anak macam mana nak didik anak untuk tadabbur Quran dan kita pun nak Al-Quran jadi refleksi. Betul. T yang nombor 1 adalah cuba target, ya, Ramadan ni cuba target surah-surah tertentu. Okey, untuk khatam insya-Allah kita cuba ada matlamat untuk khatam, ya, sebab kita tak tahu bila lagi boleh baca Quran sampai habis ni. Betul. Ramadan lah harapnya.
tetapi kena ada target surah yang kita betul-betul nak tadabbur. Dan saranan saya adalah surah Al-Fatihah sendiri. Cuba target surah-surah pendek yang memang dah melekat dalam kepala. Maksud target tadabbur, target surah pendek ni adalah target untuk tadabbur. Iaitulah target untuk faham dengan lebih mendalam. Okey, so target surah-surah lazim, target surah-surah pendek pun tak apa, target surah-surah tertentu. Kalau tak ada target, yang tu jadi tengoklah apa yang saya terjumpa, saya ambil lah kalau bahagia. Sedangkan kita boleh meletakkan target. Ya. Nombor 2 adalah tunjuk ajar sifu. Tunjuk ajar orang yang tahu ilmu tafsir. Okey. So kita cuba jadikan ayat yang kita dah pilih, surah kita dah pilih tadi, ada pencerahan. Surah Al-Fatihah contohnya, saya target bulan Ramadan ni boleh faham 7 ayat tu. Jadi ada tak kuliah-kuliah ataupun ustaz-ustaz yang membangunkan program memahami tafsir surah Al-Fatihah. So, kita pun pergi pada langkah yang kedua. Ataupun surah yang anak-anak kita biasa, surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mungkin Ustaz Syahri ada hurai dekat YouTube tu. Okey, kita pun target dan kita pun ambil tunjuk ajar mana-mana guru yang ada kemahiran dengan tafsir dan tadabbur. 2. Dan akhir sekali teman-teman ni, ya. Boleh tak kita hari ni sama-sama bincang pasal surah Al-Fil. Anak pun kita ajak sama-sama untuk refleksi. Kadang kan kalau seorang-seorang ni kita tak nampak, tapi bila berpartner, berkawan ni baru nampak lah. Saya tak nampak pun macam tu. Surah Al-Fil ni nak cerita pasal hebat macam mana pun orang tu, tentera tu, tapi Tuhan boleh mengalahkan sekelip mata. Oh, macam tu kamu tengok Saya duk ingat cerita pasal Nabi sebelum lahir. Peristiwa sebelum Nabi lahir. Saya duk nampak peristiwa penting sebelum Nabi lahir. Tapi kamu nampak kau lain. Oish. Tapi still pengajaran yang berharga rupanya. Hebat macam mana pun Abraha, rupanya mudah je Allah musnahkan dia. Sebab hidupnya hanya harta benda. Jadi kalau saya pun hidup dengan harta benda, ia tak akan menyelamatkan saya ya daripada kemurkaan Tuhan. Betul? Itu contoh refleksi yang berlaku hasil daripada sembang-sembang. Jadi ia diterima, insya-Allah. Itulah lebih kurang komentar saya dah. Itu dia. Dan kalau kami di TV Al-Hijrah juga begitu committed untuk bukan saja membawa anda, tapi kami juga insya-Allah. So jadi kadang-kadang mungkin kita letak tadabbur pagi, tengok dalam Assalamualaikum apa tadabbur, kemudian dalam Quran Time mungkin, dan juga program-program lain juga boleh juga kita masukkan dalam jadual seharian kita. Selain daripada kita nak khatam target satu surah, kita juga boleh buat tadabbur satu hari satu ayat, insya-Allah. Betul tu kan. Jadi inilah masanya dalam bulan Syaban, berbaki lagi 27 hari lagi sebelum kita bertemu Ramadan. Inilah masanya untuk kita bermula bermula dengan bacaan Al-Quran dan juga tadabbur. Dan kita juga ada soalan daripada Encik Abdul Karim. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana untuk mendidik diri dan keluarga untuk sentiasa membaca, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran? Ini kita nak ajak keluarga sekali untuk sama-sama membaca Al-Quran dan memahami dia, Ustaz. Ramadan nanti kita ada satu mindset di mana satu juzuk satu hari kan. Saya kira ini mindset yang sangat baik. Okay. Baki lagi untuk menjawab persoalan apa tadi Encik Abdul Karim tadi adalah cuba sedaya upaya untuk pergi lebih jauh daripada mindset membaca satu juzuk satu hari kepada meyakini pasti ada satu ayat dalam satu juzuk ni yang Tuhan nak betul-betul jatuhkan ke dalam hati saya. Jadi bila kita mindset macam tu, pasti kita ada minda seorang penyelidik, seorang ahli forensik, seorang penyiasat, seorang penyelam yang diberikan tugas mencari mutiara. Lalu kita dengan mindset berkenaan, agaknya mana ayat yang Tuhan nak tuju pada saya? Dalam satu juzuk satu hari itu, mana agaknya ayat yang Tuhan nak tuju pada saya? Saya akan kutip dan saya akan belik melakukan 3T tadilah. Ya, 3T yang saya sebutkan tadi, iaitulah saya dah dapat target dah ayat tertentu. Saya nak tunjuk ajar daripada kitab-kitab tafsir barangkali ataupun guru-guru tafsir. Dan saya nak berbincang dengan teman-teman saya. Apa korang nampak ayat ni? Dan ini pun ya, My Quran Time punya pendekatan kan. Kita ambil satu muka surat dan kita ambil satu ayat yang mudah-mudahan boleh menjadi pegangan, menjadi prinsip hidup para penonton, ya, para masyarakat awam gitu. Jadi dia sebenarnya lebih kepada mindset. Jangan guna mindset
pahala semata-mata, Betul. tabarruk semata-mata. Tetapi kita kena tambah dengan yang kedua. Ini bukan mindset baru. Ini bukan satu benda baru nak disebut. Ini mindset para sahabat berinteraksi dengan Quran. Ini generasi Al-Quran sudah ada mindset ini. Sebab tu dia orang menjadi dengan Al-Quran. Quran mengubah orang. Dulu punya cerita, Quran mengubah orang. Quran mengubah Umar Al-Khattab. Quran mengubah Hamzah. Tetapi Quran hari ni bagaimana? Benda sama depan mata. Mengubah tak kita? Jadi something went wrong. Bukan pada Quran. Maha suci Allah. Daripada kekurangan. Something wrong dengan cara kita berinteraksi. Ayuh kita baiki cara kita berinteraksi. InsyaAllah hasil dia berbeza. Bila kita baiki cara kita berinteraksi. Itu dia, baiki cara kita berinteraksi. Betul. Kan. Jadi saya nak petik juga komen daripada Hasnah Abu Bakar. Dekat atas tu dia tulis share. Maksudnya Puan Hasnah Abu Bakar dah pun tekan button share, jadi ramai lagi rakan-rakan dia dapat manfaatnya. Jadi bagi anda yang mungkin baru masuk, baru tengok tajuk perbincangan kita, tapi tahu-tahu je dah nak habis perbincangan kan. Jadi jangan risau, anda tekan button share dan kongsikan di wall anda. InsyaAllah bila anda free, anda boleh tengok balik perbincangan kita ni kan. Jadi antara komen Puan Hasnah Abu Bakar, untuk Ramadan kali ini cuba target tadabbur surah-surah pendek atau surah-surah lazim. Dan dapatkan juga tunjuk ajar daripada guru-guru yang mengajar dan ajak teman-teman di kalangan sahabat, keluarga dan juga kita belajar peristiwa dan iktibar daripada surah yang dipilih. Ini dia antara menyahut saranan Ustaz. Yang mengikut saranan Ustaz. Mungkin Ustaz boleh komen sedikit pasal komen daripada Puan Hasnah Abu Bakar ini. Puan Hasnah Abu Bakar antara yang tekun mendengar. Saya suka sangat pelajar-pelajar kita yang sudi untuk catat balik di ruangan komen apa yang dia belajar daripada sesiapa yang menyampaikan. Sebab dia memandu rakan-rakan yang baru masuk kan, yang tak tahu menahu tentang apa yang dibincangkan. Saya cuma nak sebutkan orang yang baca Quran belum tentu hatinya berada dalam keadaan yang suci. Sebab hati ini adalah satu bongkah ataupun satu umpama cawan yang sangat mudah terdedah. Sebab itulah kita pun baru lepas Isra' Mi'raj, kita kena ingat fardu solat ni sebenarnya asalnya 50 waktu. Sebab apa? Sebab hati manusia ni mudah sangat tergelincir, terlalai, tersasar sampai setiap setengah jam tu kena semayang. Dan semayang ni adalah proses membetulkan hati dengan Al-Quran yang dibacakan semasa kita berdiri kan. Sebab tu Allah kata dirikan solat. Sebab masa berdiri ni kita baca 7 ayat tu yang membetulkan hati kita, membetulkan landasan hati kita. Jadi kalaulah asalnya 50 waktu tiba-tiba jadi 5, maka lebih-lebih lagi lah kita perlu memperbetulkan hati kita. Jadi janganlah kita baca Quran hanya dalam solat. Itu saya nak sebutkan. Jangan hanya dalam solat. Jadi cuba sedaya upaya untuk membanyakkan membaca Al-Quran di luar daripada solat. Sebab tu Ramadan datang untuk didik. Quran kena baca juga selain daripada solat fardu. Masa berdiri, nama dia tarawih. Supaya nanti lepas Ramadan semangat itu ada, iaitulah membaca Al-Quran di luar daripada solat fardu. Itu dia. Jadi itulah kita harapkan. Dan sebenarnya itu juga yang kita harapkan. Semoga Ramadan itu menjadi madrasah. Bila kita baca Quran, rajin baca Quran, dia membawa kepada Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar dan sebagainya, insya-Allah. Ustaz, ni rasa dah semangat dengan nak tadabbur dan nak membaca tafsir ni. Saya baca soalan daripada Haura Al-Humaira. Begitu banyak buku tafsiran yang telah dikarang oleh para ulama. Jadi kitab tafsiran mana yang paling terbaik? Saya kira yang paling terbaik ini ialah sebenarnya senang, mudah untuk kita faham. Mungkin kadang-kadang ada orang awam mahu memiliki seluruh kitab tafsir daripada satu ulama berkenaan. Boleh kalau dapat pilih Ibnu Katsir ke, Tafsir Munir, Hamka, Fizilal. Jadi untuk tahap-tahap pemahaman orang awam ni dan mudah. Jadi kitab tafsir mana yang kalau dapat Ustaz boleh cadangkan untuk kita boleh mencari bersama? Puan Amy dah jawab soalan tu sebenarnya tadi. Antaranya lah yang disebutkan tadi adalah tafsir Ibnu Katsir. Tetapi saya faham tafsir Ibnu Katsir mungkin agak terbatas yang diterjemahkan. Dan saya lebih sarankan kepada masyarakat awam
kita ambil minda orang Melayu sendiri bila berinteraksi dengan Al-Quran. Minda orang Melayu yang dah lalu proses-proses yang menyusahkan, iaitulah tafsir, asbabun nuzul, ilmu-ilmu tafsir, dia dah lalu benda-benda susah tu semata-mata nak bagi mudah kita faham. Dan inilah kelebihan tafsir Al-Azhar. Okey. Tafsir Allahyarham Buya Hamka, kerana bila anda baca tafsir beliau, seakan-akan beliau bercakap pada kita sebagai seorang ayah. Kita ni agak kanak-kanak dalam memahami Al-Quran. Jadi diberikan pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman tu bukan saja nak bagi faham ayat tu. Betul. Ataupun diberikan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan tu bukan saja nak bagi faham ayat tu. Betul. Jadi kita pun jadi, oh macam tu rupanya. Jadi anda akan selalu mengalami fenomena, lah macam tu rupanya. Maknanya benda yang agak complicated, kalau kita baca tafsir mungkin ayat tu complicated, tetapi Buya Hamka, Allahyarham, dia mempermudahkan kita untuk baca. Dan saya faham, kita tak ada banyak duit pun nak beli seluruh tafsir Al-Azhar. Kan dijual di kedai-kedai itu tafsir juzuk ni Al-Azhar, tafsir juzuk ni Al-Azhar. Ambil satu dulu, tadarus tadi tu. Ya, ambil satu dulu beransur-ansur. Ya, sebab jangan Ramadan je jadi semangat nak bilik tafsir. Betul. Bulan seterusnya Syawal yang Amy sebut tadi, okey, kita target juzuk lain pula. Kita target juzuk bulan lain. Yang tu bagi saya penanda aras kesihatan seseorang punya tahap kerohanian dalam bulan Ramadan. Dia ada semangat nak belajar lagi. Tapi kalau semuanya Ramadan je, habis Ramadan dia pun berhenti baca Quran tafsir, nampak macam tak capai lah tu. Dia punya kayu ukur sebenar orang yang benar-benar terkesan dengan Al-Quran. InsyaAllah. Terima kasih. Aura Al-Humairah tadi. Ya, insyaAllah. Boleh beli tafsir Hamka tu, boleh beli satu juzuk. Mungkin kita beli juzuk 30 dulu kan. Lepas tu nanti nampak macam dah ni sikit lah, kita beli juzuk 29 dan sebagainya. Betul kan. Jadi Ustaz, kita pun dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Tapi sebelum kita nak tutup kita punya perbincangan berkaitan dengan bukan sekadar khatam Al-Quran ni, mungkin Ustaz ada amalan ataupun doa yang kami boleh amalkan supaya kita ni lembut hati untuk sentiasa membaca Al-Quran dan juga supaya kita ni mudah untuk memahami Al-Quran. Doa yang paling baik, saya tak ada kata paling baik, antara doa yang paling baiklah, antara yang paling baik adalah doa yang telah menyebabkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jadi orang yang muda, orang yang bukan setakat muda, bertenaga, boleh sebarkan Quran, tetapi dia boleh nampak ayat tu pasal apa. Orang lain susah nak nampak, tiba-tiba dia boleh nampak. Allah bagi ilham kat dia untuk faham ayat tu. Jadi doa itu tidak bukan adalah Allahumma faqih. Allahumma faqihhu, kalau Ibnu Abbas lah, kalau kita Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din. Tuhan, bagi saya faham agama dengan Quran. Saya tak nak faham agama daripada amalan-amalan yang ditinggalkan semata-mata. Takut amalan yang diwariskan ni bertentangan dengan apa yang kau nak. Jadi bagi aku faham agama dengan Quran, bila aku baca Quran aku makin faham Tuhan. Bila aku baca Quran aku makin faham tentang Islam. Wa faqih, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, dan bagi aku kemampuan untuk faham benda-benda tersirat. Ta'wil ni maknanya faham benda-benda tersirat daripada Quran ni. Iaitulah kita boleh nampak message yang barangkali complicated dalam Quran dengan mudahnya. Kau hadirkan kepada aku someone ataupun satu kitab ataupun satu kaedah yang aku boleh faham dengan mudah ayat-ayat Allah yang kelihatan sulit bagi ramai orang tu. Alhamdulillah. Jadi itu antara doa adalah Hanan. Itu dia antara doa yang boleh. Faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman yang merupakan jurulatih utama Tadabbur Center sudi bersama dengan kita pada 3 Syaban ni kan. Jadi penonton semua boleh dapat manfaat dan amalkan apa yang kita dah bincangkan tadi supaya 27 hari lagi ni bertemu Ramadan kita dah betul-betul prepare untuk menghadapi Ramadan bersama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Dan juga para penonton juga boleh ke page Ustaz Tadabbur Center ataupun boleh dapatkan buku-buku Ustaz untuk eye opener sebelum kita masuk kepada tafsir-tafsir yang lain, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Dan semoga mendapat manfaat. Saya kira hari ini satu satu pencerahan yang bagus untuk kita memulakan kita nak masuk gear ni kan. Nak start ini ialah macam seolah kita cari kunci kereta yang dah lama dah tak start kan. Allahu Akbar. Walaupun anda mungkin nak beli kereta baru kan, X50 kan, semuanya dah auto kan, memanglah D. Tapi kita tekan minyak tu dia akan start dengan gear 1 2 3 walaupun auto. Ataupun anda nak beli Pearl 2 Ativa. Dia sebenarnya macam ni, kita kena tahu juga cara nak bawa kereta walaupun dia auto. Kalau harap auto tapi tak kerti bawa kereta. Tapi betul lah Imi, sebab sekarang ni kereta ni dah canggih macam-macam. Auto macam mana pun kita nak kena belajar dulu. Betul. Baru kita betul-betul memahami, kita boleh pakai semua aplikasi dalam kereta. Jadi begitu juga contohnya dalam kehidupan kita, tambah-tambah pula lagi 27 hari lagi kita nak bertemu Ramadan. Inilah masanya betul-betul kita memahami Al-Quran tu supaya dalam bulan Ramadan ini kita tidak hilang fokus, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Terima kasih banyak Hanan, dan juga sebenarnya peringatan kepada diri kita dah tua-tua ni, tak mau dah lagi sama aja macam dulu kan. Maka tahun ini kita pertingkatkan diri, perbaiki diri dan menjadi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insya-Allah. Kita nak berehat seketika para penonton, kembali lagi selepas ini.